Okey, macam mana kita nak buat 1.0 dulu? Yang ni paling penting sekali. Semua ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kita 1.1 pun tak habis lagi. Okey, kita tengok tajuk 1.0 ni ialah mengenal pasti dan menganalisis masalah. Ini tajuk untuk rubrik 1.0. Ni pun dah masuk dah. Pakai dah masuk dah. Muhammad Irfan Farhan. Okay, nah, kamu boleh tanya dalam ni nah. Sebab ni kita nak buat ni cepat sikit. Okey, tajuk yang ni saya bagi contoh SPM 2020. Budak-budak SPM tahun lepas. Okey, 1.1, 1.2 ada dalam ni. Okey, gambar mesti wajib kena ada, kan? Wajib ada. Yang ni tajuk tema depa adalah pengembaraan. Pengembaraan ni bukan semestinya kembara keluar negeri apa semua. Dia luas. Maksudnya main sekolah pun boleh. Okey, macam pelajar ni, situasi dia, saya perbesar sikit situasi dia. Ini situasi. Nampak tak saya perbesar ni? Nampak. Okay. Berdasarkan gambar rajah di atas, di gambar ni tentang kotak pensel. Berdasarkan gambar di atas, ia menunjukkan situasi di mana pelajar sukar, bukan sedang ni. Pelajar sukar mencari alat tulis yang diperlukannya ketika aktiviti pembelajaran di dalam kelas mereka pada setiap hari persekolahan atau pusat tuition. Okey, yang ni pemeriksa dia buat nota sikit kat sini. Dia buat nota sikit kat sini. Dia kata perlu hubung kaitkan dengan pengembaraan. Dia kena hubung kaitkan dengan pengembaraan. Macam kamu nanti keselamatan lah. Okey. Gambar ni. Situasi dia. Okey, latar belakang dia. Kamu kena cerita. Saya, Aina Maisarah binti Zulkifli. Aina Maisarah ni seringkali mengalami masalah untuk mencari alatan tulis tertentu untuk jadi kecil balik. Okey, yang pertama yang baru masuk tu kita tengok 1.0. Berdasarkan gambar rajah ni, ni dia punya gambar penyertaan masalah. Dia tunjuk gambar kotak pensel. Okey, situasi dia bagi tahu kat sini, dia ada masalah. Okey, latar belakang kena ceritalah nama kamu ke siapa-siapa ke, tak kisahlah. Dia yang dalam kerja khusus ni dia bubuh nama dia lah. Seringkali mengalami masalah. Dia jadi masalah. Dia jadi kecil balik. Okey. Okey, seringkali mengalami masalah untuk mencari alatan tulis tertentu untuk digunakan ketika aktiviti pembelajaran di sekolah. Loh, dia jadi kecil balik. Geram aku. Okey. Setiap hari saya akan membawa alatan tulis ke sekolah. Okey, ni latar belakang. Dia kena cerita siapa dia kawan ni. Macam kamu buat keselamatan tu kan, ada orang duduk kukuk nyok tu kan. Kamu kena ceritalah siapa dia kawan tu kan. Okey. Okey nah. Kena cerita latar belakang juga. Tulis apa yang nak kena buat. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Kesan dengan akibat dia. Sekurang-kurangnya kena ada 3. Kesan dan akibat. Kesan dia, lepas tu akibat dia. Okey, semasa aktiviti pembelajaran, saya jadi kecil balik kambing semua. Okey. Masalah yang pertama adalah masalah mencari peralatan tulis tertentu. Semasa sesi pembelajaran, saya sering menghadapi masalah untuk mencari peralatan tulis tertentu. Keadaan ini telah menyebabkan pembaziran masa berlaku.
Selain itu juga mengalami masalah untuk menyimpan jadual waktu. Hal ini menyebabkan jadual waktu saya sering kali menjadi kotor dan mudah rosak disebabkan ketiadaan ruang untuk menyimpannya. Ni masalah yang pertama adalah masalah sukar mencari peralatan tulis. Ni. Sukar mencari peralatan tulis. Ni masalah dia. Kesannya akibat dia ialah apa tadi? Akibat dia jadual waktu dia menjadi kotor. Tu akibat dia. Okey. Kemudian kata kunci yang seterusnya, masalah mencari peralatan tulis tertentu. Tadi lah kan. Okey. Mencari alat tulis yang saya perlukan bercampur dengan alat tulis yang lain. Ni bercampur dengan alat tulis yang lain. Jadi kecil balik. Siapa? Kamu boleh baca kat sini nah. Lepas tu pembaziran masa. Okey nah. Kena cerita. Bagi terang. Nah. Kesan dia, akibat dia apa? Pembaziran masa. Lepas tu yang kedua, dia kata jadual waktu dia mudah rosak. Sebab bercampur aduk dengan pen-pen lain. Jadi kadang-kadang tu tercontiang jadual waktu dia. Jadi jadual waktu dia akan rosak. Okey nah. Okey, yang ni adalah untuk penyataan masalah 1.1. Okey, kemudian apa yang perlu kamu buat? 1.2 pengumpulan data. Dia kena buat macam ni. 1.2 pengumpulan data. Tadi 1.1. Ini 1.2. Saya telah menjalankan soal selidik ke atas 10 pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Guak Nangka. Ni borang soal selidik. Dia kena ada sekurang-kurangnya 10 lah. Jadi kamu kena buat soalan yang sama untuk 10 orang. Faham? Okey. Kajian ini dijalankan bagi mengumpul data mengenai kamu boleh tiru baliklah apa ni. Apa orang panggil ayat ni boleh tiru balik. Okey, kalau kamu buat saya telah menjalankan soal sidik ke atas 10 orang peniaga. Kan? Contohnya lah kalau kamu buat orang yang nak meniaga kukok nyok tu. Okey. Kamu boleh tiru balik apa yang ada kawan ni tulis lah. Lepas tu nanti kamu kena buat jadual macam ni. Kena buat jadual macam ni. Masalah yang dihadapi. Yang pertama, sukar menyimpan pelbagai alatan tulis. Berapa orang kata ya? Bilang. Daripada 10 orang, 8 orang kata ya, jadi 80% lah. Kalau 2, 20%, jumlah 10. Kemudian nombor dua sukar mengasingkan alat tulis. Berapa jumlah? Kesukaran mencari alat tulis yang diperlukan. Berapa? Nah? Okey, lepas tu kamu kena buat ni. Carta bar ni kan. Carta bar macam ni. Lukis. Lukis. Lepas tu mesti ada peratus dekat atas ni. Bawah tu, okey, bawah tu yang pertama masalah menyimpan alatan tulis. Berdasarkan yang ni tau. Ni. Nombor satu ni berdasarkan yang ni. Nombor 2 ni berdasarkan yang ni nah. Faham tak? Okay. Lepas tu mesti ada petunjuk. Petunjuk ya warna biru, tidak warna merah. Ikut sukalah kamu nak buat colour apa, jangan tiru dia. Nah. Okey. Okey, ni masalah yang dihadapi bawah ni. Okey nah. Okey, yang ni yang kedua, muka surat yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga ialah huraian data. Huraian data. Okey, huraian data yang ni adalah 1.4. Berdasarkan data yang dikumpulkan, saya mendapati terdapat banyak. Kamu boleh tiru baliklah ayat ni nah, ubah je data-data dalam ni. Okey nah. Okey, kita nak tengok borang soal selidik. Macam mana nak buat borang soal selidik?
dalam buku teks kamu tu ada contoh borang soal selidik. Hmm. Yang ni buatlah bahagian A ni latar belakang. Laki ke perempuan, umur dia berapa, bangsa apa, pekerjaan apa, kan? Tinggal kat mana kamu nak tambah boleh nombor 5 ni. Tinggal kat mana ataupun bekerja sendiri ke, bekerja dengan orang ke, ikut sekolah kan. Kamu punya kreativiti kamu kan. Okey, yang ni saya tak mahu tengok sangat yang ni. Ni latar belakang respon ni saya tak mahu tengok sangat. Yang saya nak tengok ialah yang ni. Bahagian B, permasalahan ketika menyimpan alat tulis. Contoh lah. Okey, soalan nombor 5. Kata soalan 5. Adakah anda menghadapi masalah menyimpan alat tulis? Dia kata ya. Okey, yang nombor 5 ni nanti yang kamu nak buat graf tu. Faham tak? Okay, 6. Apakah masalah lain yang anda pernah hadapi mengenai kotak pensil anda? Masalah apa? Asingkan pen ke apa ke? Dan soalan ni mestilah relevan dengan permasalahan kamu. Boleh? Okey, saya nak hari ni kamu buat bahagian B permasalahan. Ni. Soal selidik. Sekurang-kurangnya 3 soalan. Adakah anda tercari-cari yang diperlukan kotak pensil? Adakah anda menyimpan? Okey. Okey, mesti soalan ni ada kaitan dengan graf ni. Ada kaitan dengan graf ni. Mana dia graf tadi? Hilang pergi dah. Mana dia? Ni. Nampak? Senang je ni. Okey. Masalah menyimpan alatan tulis. Masalah mengasingkan peralatan. Berapa orang yang ada masalah? Kesukaran mencari berapa orang? Saya nak kamu buat soal borang soal selidik dulu. Boleh tak? Nah, lepas tu nanti tunjuk kat saya. Ni. Borang soal selidik ni. Yang ni saya nak kamu tunjuk kat saya. Tunjuk. Buat 3 soalan yang relevan dengan masalah. Okey, daripada 3 soalan tadi, barulah kamu boleh buat carta bar. Boleh tak? Siapkan 1.0 ni dulu. Kan? Bila kamu dah siap dah semua ni, dah lukis dah graf, maksudnya kamu dah siap bahagian pertama saja. Kamu siap bahagian pertama dulu. Senang saja sebenarnya. Bukan susah pun RC ni. Okey, boleh lah? Ya, insyaAllah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Ustaz, saya nak tengok. Okey, yang ni. Yang kawan kamu buat ni. Alia. Ya. Okey, ni. Betul sikit Alia nah. Betul. Ni okey dah sebenarnya ni. Bahaya menyimpan barangan. Risiko kecurian yang tinggi. Kesan dia boleh mengakibatkan kerugian. Apa semua ni. Kotak simpanan tidak kukuh. Apa semua ni. Okey nah. Jadi berdasarkan Alia punya ni, nanti Alia kena buat soal selidik. Cuba Alia bagi tahu saya apakah soalan yang Alia nak tanya. Cuba bagi saya contoh soalan yang Alia nak tanya. Saya bagi contoh lah. Nah. Okey, berdasarkan ni adalah masalah kehilangan barang akibat kecurian kan. Okey, Alia tulis macam ni. Soalan yang pertama. Adakah sering berlakunya kes kecurian di taman perumahan anda? Kan? Ataupun adakah berlakunya kes kecurian di kampung anda? Bolehlah tu. Itu soalan yang pertama. Buat. Dia tanda ya atau tidak je. Tak payah buat soalan jawapan pelik-pelik lah. Okey.
Soalan yang kedua, berdasarkan masalah yang kedua, adakah anda mempunyai kotak simpanan di rumah untuk menyimpan barang-barang berharga? Ya atau tidak? Boleh tak, Alia? Boleh. Okey, ni saya dah bagi contoh dekat Alia. Masalah yang ketiga, masalah Alia cari sendiri. Okey, yang ni. Masalah tercedera akibat terkena sepihan batu dan kayu, kesan penglihatan kabur. Okey, ni siapa dia buat dah ni? Saya. Fidah. Hafidah. Yes. Hafidah. Allah, hilang pula dah. Mana dia tadi? Ni dia. Okey, Hafidah. Ya. Okey, Hafidah menggunakan Pak Abu sebagai dia punya orang lah. Nak tunjukkan. Okey. Lepas tu Hafizah kena cari 10 orang pemotong rumput. Tak payahlah pergi cari. Kamu alah tipu-tipu benda ni kan. Buat 10 apa ni borang soal sidik. Lepas tu kamu tanda sendirilah. Kan? Okey. Adakah anda macam soalan untuk Hafizah ni, masalah yang pertama, saya bagi contoh lah. Adakah anda sering tercedera semasa memotong rumput? Okey, soalan yang kedua, bunyi mesin rumput yang kuat. Adakah bunyi mesin rumput ini mengganggu pendengaran anda kan? Contoh macam tu lah. Okey, Hafizah lah. Okey, saya bagi contoh aja. Okey, kemudian kita tengok yang kawan kita yang seterusnya. Ni siapa dia? Ni siapa ni? Aizih. Azarif. Okey, Azarif ni dia buat kebakaran merupakan satu bencana yang disebabkan oleh api. Okey, untuk yang ni dia tak cerita siapa dia kan. Dia kena ceritalah siapa apa semua ni. Kan? Ni saya suruh dia perbetul ni, dia tak perbetul je pun. Okey. Apa ni? Kita tengok yang seterusnya. Allah. Ni siapa dia ni? Dia Irfan. Daniel Irfan dah kan? Irfan. Muhammad Irfan kan? Aisyah selalu menulis hal peribadinya di dalam satu buku, iaitu buku diari. Okey. Dia ni suka tulis lah. Dan buku dia sering hilang. Okey. Jadi soalan yang dia boleh tanya lah. Adakah anda sering kehilangan barangan di sekolah? Okey. Adakah anda apa-apa? Okey kan? Soalan yang kedua. Okey. Contohlah. Lagi ada lagi tak kawan-kawan lain? Yang ni siapa buat ni? Farhan Najmi ada ni? Masuk tak? Tak ada. Berapa orang yang masuk ni? 3. Alia, Hafiza dengan Irfan, Farhan. Farhan? Ya. Ni Farhan buat. Bukan. Ni siapa buat? Najmi. Najmi. Najmi ni tak berapa nak elok dia kena buat lain ni. Farhan punya mana hantar lah. Ni Itu. Ini bahaya penggunaan mesin pengering rambut. Okey. Aminah, okey bagus. Aminah sering saya tu Aminah mengering rambut. Masalah yang dihadapi okey. Okey, masalah dia. Rambut dan kulit mudah rosak akibat menggunakan terlalu lama. Okey. Soalan yang Farhan boleh tanya apa dia? Adakah anda pengguna tetap mesin pengering rambut? Okey. Lepas tu soalan yang kedua, bunyi yang kuat. Adakah mesin pengering rambut anda
berbunyi sangat kuat atau contohlah macam tu lah kan. Ada soalan yang ketiga, mudah terkena renjakan elektrik. Adakah anda sering tercedera ataupun terkena renjatan elektrik semasa menggunakan? Tu antara soalan-soalan yang boleh ditanya. Dan soalan-soalan yang ditanya ni juga boleh digunakan untuk membuat carta bar. Boleh? Nah, setiap orang mesti buat 10 salinan borang soal selidik. Kamu tak payahlah duk bagi borang soal selidik tu dekat orang lain. Kamu jawab sendirilah. Kan? Okay. Macam itulah, kita main tipu-tipu je benda ni kan. Okey. Jadi saya nak kamu dah buat dah benda ni. Saya nak kamu buat borang soal selidik. Dan kamu buat graf carta bar tu. Okay. Okey, semua ni saya dah bagi dah dalam ni. Nanti kalau kamu tak ingat, kamu boleh buka balik video yang saya akan hantar nanti nah. Okey. Itu sahaja, saya tak mau cakap banyak-banyak. Okey, kamu boleh rujuk video yang saya akan hantar nanti. Okey, itu sahaja. Sebelum tu nak ambil gambar dulu yang masuk. Senang nak masuk. Okey, gambar senyum, tak buka kamera apa. Okey, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak bagi yang masuk. Terima Semua. Salam.